Hai semua, nama saya Yelayan Ling dari kumpulan 17. Hari ini, kumpulan saya akan bincang tentang education patterns in kolonial Melaya. Berdasarkan pengalaman saya dari kecil, saya dibesarkan dalam satu komuniti yang memberi penekanan terhadap kepentingan pendidikan sejak kecil. Oleh itu, saya juga percaya hanyalah melalui pendidikan, seseorang itu dapat mengubah nasib kehidupannya. Pernahkah anda semua merasa betapa bahagia bahawa dapat melanjutkan pendidikan sehingga ke tahap universiti? Tahukah anda bahawa terdapat ramai kanak-kanak langsung tiada peluang untuk bersekolah ataupun hanya mempunyai pendidikan rendah sahaja pada era penjajahan? Wujudnya masyarakat pluralistik di tanah Melayu sejak era kolonialisme British kesan daripada revolusi perindustrian yang memerlukan tenaga buruh yang banyak. Hal oleh demikian, British telah mengelakkan kemasukan buruh Cina dan India secara besar-besaran ke tanah Melayu. Penghijrahan imigran Cina dan India dirangsang oleh pengembangan kawalan ekonomi dan politik British. Aktiviti pelombongan biji, timah dan pengeluaran getah asli adalah industri utama dan memerlukan bekalan buruh murah yang banyak untuk memaksimumkan keuntungan. Pada tahun 1957, terdapat 6.28 juta penduduk di Malaysia, antaranya 50% adalah orang asli, 37% adalah orang Cina, manakala 11% adalah orang India. Disebabkan juga pengenalan dasar pecah dan perintah oleh pihak British bagi mengasingkan setiap etnik berdasarkan kegiatan ekonomi dan kawasan pendapatan yang berlainan. Kebanyakan orang Cina adalah pedagang dan tinggal di bandar. Majoriti orang Melayu adalah petani dan tinggal di sebuah desa. Orang India bekerja sebagai buruh kasar kerajaan dan bekerja di ladang serta tinggal di kawasan dua bandar dan bandar bergantung kepada pekerjaan. Namun, setiap etnik berpegang kuat dan ingin mempertahankan agama, bahasa dan budaya masing-masing walaupun setelah beberapa generasi tinggal di dalam tanah Melayu. Pendidikan adalah merupakan satu aspek pembangunan sosial yang dianggap sangat penting dan mampu mencetuskan perubahan dalam masyarakat. Pendidikan bukan sahaja boleh menyediakan masyarakat dengan kebolehan menulis, membaca dan mengirah, malah dapat menyediakan mereka kepada pengetahuan dan nilai-nilai baru yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan memajukan diri dan masyarakat. Namun pada zaman pendidikan kolonial, pula sistem atau struktur pendidikan yang telah diperkenalkan oleh penjajah Inggeris amat berlainan dengan kehendak masyarakat. Tujuan sebenar British datang ke tanah Melayu pada mulanya bukan bertujuan untuk memperkenalkan sistem pendidikan, tetapi terpaksa diperkenalkan demi tuntutan kuasa politik dan ekonomi serta desakan daripada sesetengah pihak. Secara amnya, tiada sistem pendidikan kebangsaan di tanah Melayu semasa penjajahan British. Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan sistem pendidikan vernakula. Sistem pendidikan vernakula bermaksud sistem pendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. Pendidikan vernakula gagal memupuk persatuan kaum di tanah Melayu kerana mereka terpisah di antara satu sama lain. Sejarah membuktikan perkembangan untuk orang Melayu disekat dan dipantutkan oleh strategi kolonial British bagi mengelakkan pembentukan kesedaran kebangsaan. Perkembangan yang berlaku menyebabkan British terpaksa menyediakan sistem pendidikan berbeza kepada tiga kaum tersebut. Wujudnya 4 aliran sekolah yang berbeza iaitu Vernakula Melayu, Vernakula Cina, Vernakula Tamil dan Vernakula Inggeris. Untuk pengetahuan semua, dasar pendidikan British telah mewujudkan ruang perbezaan di antara etnik Melayu dengan bukan Melayu di mana pendidikan Vernakula Inggeris adalah untuk Melayu kelas atasan dan bukan Melayu, manakala pendidikan vernakula Melayu adalah untuk Melayu kelas bawahan yang tidak memenuhi kehendak sosial dan ekonomi pada masa itu. Hal ini jelas bahawa peluang pendidikan yang disediakan adalah tidak saksama antara etnik. Peluang pendidikan English lebih banyak diperoleh Melayu kelas atasan berbanding kelas bawahan disebabkan oleh perjanjian yang mengesahkan adat rasa Melayu dan agama Islam tidak boleh digugat. Hal ini dianggap sebagai suatu penghalang bagi aktiviti penyebaran ajaran Kristian oleh mubalik. Faktor kedua adalah disebabkan kebanyakan sekolah terletak di kawasan bandar dan hanya membuka peluang kepada orang Cina dan India. Di samping itu, yuran yang agak tinggi sedangkan kedudukan ekonomi orang Melayu adalah mundur juga menyumbang kepada faktor orang Melayu kelas bawahan kekurangan peluang pendidikan. Melalui analisis, terdapat 9% orang Melayu,
14% orang Cina dan 28% orang India yang menghadiri sekolah English. Kita juga mendapati bahawa sekolah menengah hanya disediakan kepada pendidikan English dan pendidikan Vernacular Cina. Kebanyakan pelajar telah melanjutkan pelajaran pengajian tinggi ke England disebabkan pengajian tinggi di tanah Melayu pada masa itu adalah terhad. Namun, terdapatlah kolej yang memberi latihan kepada guru bagi membekalkan tenaga manusia dalam pendidikan rendah. Di sini, kita dapat lihat bahawa sistem pendidikan kolonial nampaknya agak konservatif dan mereka tidak bertujuan untuk mengubah struktur sosial demi kemajuan, tetapi lebih fokus kepada kecekapan struktur sosial yang sedia ada. Itulah sahaja daripada saya. Sekarang, saya akan sampaikan kepada Kai Shuang. Terima kasih. Terima kasih Yan-Ling. Seterusnya saya akan menerangkan topik analisis trend dalam pencapaian pendidikan. Dalam bahagian ini, terdapat sesuatu cerita yang menarik tentang latar belakang trend tersebut. Pada setengah abad terakhir pemerintahan kolonial Tanah Melayu, pencapaian pendidikan untuk masyarakat mempunyai aliran pertumbuhan yang stabil. Penguasa kolonial menganggap pendidikan adalah dasar kebajikan yang terbaik untuk masyarakat. Adakah anda tahu tentang perbezaan pendidikan orang Melayu dengan etnik yang lain? Perbezaan ini telah mengakibatkan kekurangan sekolah rendah dan mobiliti dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah di seluruh negara. Pendidikan orang Melayu yang rendah juga disebabkan isu pendaftaran. Berbanding dengan kaum lain, orang Melayu mempunyai kadar pembekalan yang lebih tinggi pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Ini menunjukkan bahawa kekurangan motivasi atau keinginan untuk pendidikan adalah penjelasan yang meragukan. Data telah menunjukkan bahawa 90% orang Melayu di negara maju memasuki pendidikan rendah dan 80% daripada mereka telah menyelesaikan pendidikan rendah. Kedua-dua angka itu lebih tinggi daripada nisbah perbandingan antara orang Cina dan India. Bukan sahaja dalam kalangan penjajah Inggeris, bahkan juga orang-orang kelahiran tempatan secara amil dipercayai bahawa orang Melayu kurang kebolehan dan dinamik berbanding kepada masyarakat Asia yang lain. Struktur pendidikan kolonial yang hanya menyediakan pendidikan menengah di sekolah-sekolah Inggeris bandar telah menyebabkan pelajar Melayu kekurangan pengetahuan tentang geografi dan bahasa dan menyebabkan kebanyakan pelajar Melayu tidak dapat menerima peluang untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Terima kasih kepada Cik Izzati dan Encik Azmi kerana memberikan peluang kepada kita mempelajari lebih banyak pengetahuan yang baharu tentang pendidikan di kolonial Melayu. Pemerintahan kolonial tidak berminat untuk membangunkan rakyat dan menyatukan etnik yang berbagai kaum pada waktu tersebut melalui pendidikan. Jadi, sebagai seorang warga negara Malaysia, haruslah kita mempelajari peristiwa sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.